Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah sosialisme. Dalam bahasa Arab disebut al-ishtirakiyah, iaitu satu ajaran yang berhubung dengan ekonomi dan politik yang menjadi tindak balas kepada ajaran kapitalisme. Ajaran ini juga berdasarkan kepada kebendaan, sama pada dasarnya dengan ajaran komunisme. Dari segi menonjolkan milik umum sebagai suatu cara untuk membela masyarakat yang tertindas. Tetapi berbeza dengan komunisme dari segi cara penekanan dan sikap terhadap agama dan cara bertindak. Sosialisme ini adalah fahaman membela masyarakat. Macam komunisme juga, dasar dia. Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi dan dari segi politik, dengan memperkecilkan peranan individu dalam kegiatan ekonomi secara khusus, berdasarkan kepada materialisme, kebendaan semata-mata. Tak ada aspek rohani macam komunisme. Kapitalisme pun begitu juga. Cuma beza dengan komunisme, sosialisme ni tidak menekan dalam menentang agama. Pendekatannya lembut, tidak secara revolusi. Mereka menyertai demokrasi pilihan raya. Itu pendekatan dia. Sejarah dan tokoh ahli sejarah tidak dapat menentukan kelahiran ajaran ini. Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa seorang ahli falsafah Greek sebelum Masehi bernama Plato pernah mengemukakan pendapat ini di dalam karangannya. Plato ahli falsafah Greek yang terkenal dengan teori Al-Madinah Al-Fadilah, masyarakat Madani yang diambil oleh orang Barat, berbeza dengan kita. Tetapi pendapat ini disanggah oleh beberapa ahli falsafah Barat, di antaranya Profesor Parker, mengatakan bahawa ini bukan teori Plato. Di antara tokoh-tokohnya yang terkemuka di abad yang ke-19 ialah Saint-Simon, Fourier, Robert dan lain-lain yang terdiri dari kalangan ahli falsafah politik dan ekonomi yang bertuhankan akal dan kebendaan mata-mata. Agama itu sampingan. Sekularisme lah, lahir dari sekularisme. Dasar-dasar sosialisme. Yang pertama, kebendaan menjadi dasar penting dalam menentukan kebahagiaan manusia. Yang menentukan manusia bahagia ialah makan cukup, pakaian cukup, ada kenderaan, keselesaan tempat tinggal, hidup, kebendaan semata-mata. Aspek rohani tak dipikirkan, tak diutamakan. Yang kedua, mengutamakan milik umum kepada beberapa perkara yang dianggap menjadi sumber ekonomi dengan melalui milik negara. Syarikat-syarikat besar dia milik negarakan. Orang individu tak boleh. Dia milik negarakan. Syarikat-syarikat besar. Dimilik negarakan kerana untuk kepentingan masyarakat. Kalau dibebaskan, individu akan mengumpulkan kekayaan, kata mereka. Sebab itu dimilik negarakan. Syarikat-syarikat yang besar, syarikat kenderaan, macam tadi komunikasi itu, tak apalah, ni semua milik negara belaka. Termasuk perkara berkait dengan makanan, berkait dengan syarikat-syarikat besar. Tiga, menguasai pemerintahan atau kuasa politik dengan mencetuskan kepahaman
terhadap ideologinya kepada masyarakat dan menyebarkannya di kalangan manusia supaya mendapat sokongan bagi mendapat kuasa pemerintahan melalui saluran demokrasi. Oleh sebab itu ditubuhkan parti-parti sosialis. Termasuk di Eropah, di Amerika ada parti yang aliran sosialis. Setengah negara itu mengharamkan komunis, tapi sosialis dibenarkan. Yang keempat, membuat perubahan secara berperingkat dalam bidang ekonomi dan pentadbiran melalui proses memilih negara. Beberapa perkara yang dianggap menjadi milik masyarakat umum. Kepentingan orang ramai mesti milik negara. Melibatkan umum, milik negara. Makanan asasi dan seumpamanya. Sosialisme dan pencanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan sosialisme bukan sahaja tidak baik dari segi asal usulnya, tetapi dari segi dasar amalan dan tindakannya bercanggah dengan Islam. Yang pertama, menjadikan kebendaan sebagai dasar utama dalam hidup tanpa meletakkan agama di tempat yang pertama sehingga tidak mempunyai perhitungan halal dan haram menurut akidah dan kaedah Islam. Dasar dia kebendaan. Kita Islam ni mestilah dasar kita mengabdikan diri kepada Allah dan semua urusan kita. Termasuklah menuju ke alam akhirat. Ada dosa pahala. Dengan sebab itu ada halal dan haram. Sosialisme ni tak ada aspek-aspek ini. Yang kedua, tidak betul dalam mengendalikan milik. Sebab tu ada setengah orang mengatakan kita kena tolaklah. Tidakkah sosialisme, komunisme ni sama dengan Islam? Islam mengharamkan riba. Sosialis juga mengharamkan riba. Betul, sama-sama haram dari segi kebendaan. Tetapi kita berdasarkan kepada hukum halal dan haram. Dia bukan hukum halal dan haram. Kepada hukum akal semata-mata. Kita berdasarkan kepada ada dosa pahala. Dia tidak. Bukan dosa pahala. Berdasarkan kepada madiyah, kebendaan. Dua, tidak betul dalam mengendalikan milik umum sehingga menjejahkan kebebasan orang berseorangan dan merampas hak-hak mereka. Sehingga merampas hak berekonomi untuk bersyarikat yang bukan kerajaan. Tak boleh begitu. Mesti ada pensuasaan. Mesti ada individu yang berhak untuk milik. Termasuk dalam perkara yang besar. Bukan kerajaan tak digalakkan terlibat dalam berniaga. Kerajaan nak urusan rakyat. Patutnya ni dia capur belaka. Dia ambil alih. Tiga, bercanggah dengan fitrah manusia yang bersifat rohani dan jasmani. Ananiyah dan ijtimaiyah pada masyarakat. Bercanggah dengan sifat naluri manusia. Semula jadi manusia. Manusia ni bukan sahaja tubuh dia, jasad dia. Ada roh dan ada jasad. Manusia bukan sahaja bermasyarakat. Dia ada ananiyah, kedirian, individualistik. Ada dalam diri manusia. Tak boleh buang sifat-sifat ini. Apa yang penting ialah semua sifat ini diraihkan dengan kawalan-kawalan hukum mengikut ajaran Islam. Yang keempat, menghapuskan semangat untuk bekerja pada orang berseorangan. Bila milik negara, ini pun di negara Arab yang mengamalkan sosialis, kita akan lihat bagaimana kenderaan-kenderaan umum tak terurus dalam keadaan rosaknya, keadaannya. Sebab mengendalikan itu dia barang kerajaan, bukan barang dia. Mereka tak ada tanggungjawab. Hak kerajaan, pandang ringan, sudahlah. Kita dia bagi gaji ke. Tak perlu cara jaga-jaga dia kuat sangat. Jadi menyebabkan urusan-urusannya tak malai. Sebab itulah komunis ini hancur tengah jalan. Sosialis juga hancur tengah jalan. 5, menghapuskan rasa bertanggungjawab terhadap urusan yang dipegang sehingga menjejaskan negara dari segi ekonomi yang menjadi matlamat penting kepada ajaran ini. Apabila orang yang ditugaskan merasakan tugas dan hasil pekerjaannya bukan miliknya. Bila kegiatan ekonomi tidak aktif, tidak ada kemajuan dalam ekonomi, sebab dia rampas hak-hak ini, menyebabkan kemunduran ekonomi negara. Ini berlaku di negara sosialis. Dan sebab itu kita melihat negara sosialis ubah dasarnya. Akhirnya sosialisme mengalami nasib yang sama dengan komunisme dan kapitalisme. Gagal menyelesaikan masalah manusia sejagat. Terdedah pada keburukan yang membawa keruntuhan akhlak dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Akhlak jadi rusuh sebab tak ada dosa pahala, menipu rakyat, menipu dalam memiliki kebendaan, sehingga memaksa pemimpin menjadi contoh yang tidak baik. Pemimpin contoh tak baik. Di mana pemimpin sosialis ini kaya macam negara kapitalis juga.
Rupa harta. Sebab rakyat dah nampak dia. Kepada dia, Tuhan dah ambil tahu bab-bab dia. Tuhan ambil tahu bab ibadat saja. Menyembunyikan kesilapan mereka dan kelemahan ajaran diperjuangkan dengan berbagai cara. Dia antaranya menggunakan penipuan melalui alat-alat sebaran am yang dikuasai oleh mereka. Dan kadang-kadang menggunakan kekerasan, penindasan ke atas rakyat yang cuba menegur dan membetulkan keadaan. Gunakan media untuk puji mereka semata-mata. Rakyat terpengaruh dengan media. Media yang menutup kelemahan, puji benda tak betul, puji melapor-melapor. Nampak kebaikan semua. Kemudian kalau orang lawan, dia guna kekerasan. Ini negara sosialis. Adik-beradik yang komunis juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Najran. Mereka adalah golongan ahli kitab beragama Kristian. Islam mempunyai sikap yang khusus terhadap penganut Kristian kerana sikap mereka yang tidak kerah terhadap umat Islam. Maka Allah berfirman, "Latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun." Maksudnya, engkau akan dapati manusia yang paling bermusuh terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan engkau akan dapati orang-orang yang paling hampir dari segi kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, kami ialah orang-orang Nasara Kristian. Yang demikian dalam kalangan mereka yang terdiri dari kalangan padri-padri dan pendeta-pendeta, dan mereka itu tidak takabur. Quran mendedahkan. Ini surah Al-Ma'idah. Mendedahkan bahawa musuh yang paling besar sekali, yang paling keras terhadap orang Islam, paling bermusuh orang Islam ialah orang Yahudi. Ini nombor satu. Sangat marah ke orang Islam. Sangat bermusuh. Yang kedua, orang musyrikin. Di sana ada orang kafir yang didapati sayang ke orang Islam. Mereka ialah orang Kristian yang terdiri daripada padri-padri dan pendeta-pendeta. Quran mendedahkan. Memang ada padri-padri, pendeta-pendeta. Walaupun dia tak masuk Islam, dia sayang ke orang Islam. Dia hormat ke orang Islam. Ada padri-padri begitu. Itu berlaku. Ayat ni sempena dengan Raja Habasyah, An-Najasyi. Najasyi ni bila rombongan, bila sahabat-sahabat Nabi kena tekan di Madinah, yang kita baca dulu, Nabi suruh sahabat berhijrah ke Habasyah. Raja dia baik. Lalu sahabat pergi berhijrah ke Habasyah. Dua rombongan hijrah ke Habasyah. Kemudian pemimpin musyrikin Mekah Hatta, wakil, jumpa Raja Habasyah, suruh halau orang Islam. Tapi dia kata dia nak siasat dulu. Nak siasat. Dia panggil orang Islam. Kebetulan yang ada itu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi. Dia tanya apa dia Islam. Dan Ja'far baca Quran. Bila dengar Quran, menangis dia. Kosong. Padri-padri ini menangis kerana dengar apa yang disebut dalam Quran. Dan mengatakan apa Quran sebut ini adalah betul. Raja Habasyah masuk Islam pada akhirnya. Dan di sana terdapat orang Kristian yang begitu. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tahu Islam ni ada kebenarannya. Najran merupakan kawasan Yahudi, tahu juga kebenaran, tapi hasad dengki dia lebih kuat sangat. Dan di sana ada orang Kristian yang dipengaruhi oleh Yahudi, iaitulah puak-puak Zionis, yang masuk Zionis, ada Kristian. Najran merupakan kawasan yang luas, yang terdiri daripada 100 kampung. Letak 100 kampung ni zaman dulu besarlah. Letaknya 7 marhalah daripada Mekah, mengikut perhitungan zaman dahulu. Kalau musafir 2 marhalah. Dan mazhab Syafi'i 2 marhalah. Ini 7 marhalah. Jadi 2 kali 3 campur 1 lagi perahu. Jadi kira berapa kilometer? Lebih kurang sini ke Kuala Lumpur lah. Lebih kurang begitulah. Daripada Madinah. Dan lebih jauh daripada Madinah. Salah satu kampungnya berlaku peristiwa Ashabul Ukhdud yang dikisahkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Sirah Ashabul Ukhdud dan Suratul Buruj itu
Bermakna orang Islam beriman dibakar dalam parit, dinyalakan api, berlaku di Najran. Penduduknya yang menganut agama Kristian itu dipimpin oleh mereka yang mendapat habuan daripada kerajaan Rom Timur Bizantin, yang menjadikannya sekutu dalam pertarungan kuasa besar dunia itu dengan Parsi. Pendapatan keuangan sogokan daripada Rom dan penganut Kristian setempat yang menyumbang mengikut agama mereka menyebabkan pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat tidak mahu menganut Islam, seperti kabilah-kabilah Arab yang lain, termasuk belah Kristian di sebelah utara semenanjung Arab. Kerana dapat duit dari Rom, tak jadi nak masuk Islam. Boleh duit. Sebab duit mereka. Tahu Islam itu betul, tapi bila dapat duit, tak ikut Islam. Apabila kekuatan Yahudi dimusnahkan dan kumpulan musyrikin Arab mula menyerah kalah dengan kedatangan rombongan yang berduyun-duyun menganut Islam, dan yang degil tidak mampu lagi menghalang kemarahan Islam, walaupun kalangan orang Arab Kristian yang tidak bernaung di bawah kerajaan Bizantin tidaklah pula berperang dengan Rasulullah SAW. Di antara mereka ialah Najran yang tinggal di selatan semenanjung Arab, mempunyai penganut dan pengaruh yang besar jumlahnya, tetap menjadi saudara sasaran dakwah dan tidak harus dibiarkan dalam keadaan sesat, kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka dan wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW mengutus surat kepada mereka. Walaupun Kristian ini bersikap tak bermusuh, tak berperang, tapi tak mahu masuk Islam, mereka adalah orang Arab. Tapi kewajipan dakwah kena beritahu Islam kepada mereka. Masalah mereka tak mahu masuk Islam, cerita lain. Ajak mereka masuk Islam dulu. Nabi tulis surat pada mereka. Suruh sahabat tulis surat. Berbunyi, Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin Nabi Rasulillah ila Asquf Najran wa ahli Najran Aslim wa ahli Najran aslim antum fa inni ahmadu ilaikum ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad fa in abaitum fal jizyah fa in abaitum adantukum biharbin wassalam. Maksudnya, dengan nama Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yaqub, itu Allah. Tuhan Nabi-Nabi. Daripada Muhammad, Nabi Rasulullah, kepada Padri Najran dan penduduk Najran. Masuk Islamlah kamu, maka sesungguhnya aku memuji di hadapan kamu akan Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Adapun selepas itu, aku mengajak kamu kepada mengabdikan diri kepada Allah, sahaja meninggalkan mengabdikan diri kepada hamba-hamba Allah. Aku mengajak kamu supaya berwalikan Allah, meninggalkan berwali kepada hamba-hamba Allah. Jika kamu enggan, maka hendaklah membayar jizyah, bayar cukai keselamatan. Dan jika kamu enggan juga, maka aku istiharkan perang. Maka aku istiharkan perang terhadap kamu. Wassalam. Itu surat dia. Sedap tu. Itu kerana menunjukkan karakter Islam ni kuat. Kalau kita kuat, begitulah. Kamu tak tahu paksa masuk Islam. Tapi tunduk di bawah kerajaan Islam. Sebaik saja surat dibaca, rasa gemetar dan takut mengelilingi perasaan padri besar. Lalu ia memanggil penasihat kanannya bernama Syurahbil bin Wad'ah. Bertanyakan pendapatnya. Dia panggil penasihat kanan dia, padri besar ni. Penasihat dia, Syurahbil bin Wad'ah, padri jugalah. Tiba-tiba ia menjawab, Syurahbil menjawab, aku tahu berkenaan janji Allah kepada Ibrahim, berkenaan kelahiran Nabi dari zuriat Ismail. Mungkin lelaki yang mengutus surat ini. Kalau berkenaan urusan dunia, aku boleh memberi pendapat. Tetapi urusan ini aku tidak mampu memberi pendapat, kata dia. Dia tahu dah kelahiran Nabi akhir zaman. Kemudian dipanggil lagi penasihat-penasihat yang lain. Tiba-tiba mereka memberi pendapat yang sama. Supaya jawab. Takut hak ni Nabi sungguh ni. Hak yang dijanji oleh Nabi-Nabi zaman dulu. Tuhan beritahu dah. Akhirnya mereka bersetuju dihantar utusan ke Madinah bagi menghadap Rasulullah SAW. Rombongan utusan itu berjumlah 60 orang. Ramah.
40 daripadanya dalam kalangan bangsawan dan padri. 40 orang bangsawan padri. 20 orang lagi petugas-petugas. Mereka diketuai oleh Abdul Masih dari Kindah, Abdul Haris bin Al-Qamah dari Rabi'ah, dan As-Sayyid. Sayyid nama orang. Apabila mereka sampai di Madinah, pakaian musafir diganti dengan pakaian kebesaran, berhias sutera dan bercincin emas. Nak ngadak Nabi ni. Nak ngadak Nabi, tukar pakaian berjalan. Pakaian rasmi dah. Pakaian sutera dengan emas. Pakai emas pula. Sebaik sahaja menghadap Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka tidak dilayan. Nabi tak layan. Lalu mereka berjumpa Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kenalan mereka di zaman jahiliah. Temu dengan Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Mereka ni dikenal masa jahiliah lagi, belum Islam. Sahabat Nabi ni. Kedua sahabat ini tidak mengetahui sebabnya, tak tahu. Lalu berjumpa Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Temu Sayyidina Ali. Dan memberitahu sebab ialah pakaian kemegahan dan hiasan emas bagi lelaki yang tidak diingini oleh Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah yang sangat berhikmah, sangat bijak, agar mereka dapat membezakan di antara Nabi dan Raja. Nabi buat begini, supaya tahu. Ini Nabi ni bukan Raja ni. Nabi ni tak suka pakai pakaian yang rasmi ni. Nabi ni, tawaduk. Dan menjadi dalil bahawa Muhammad SAW sebenarnya Nabi dan Rasul. Dan kerajaannya adalah kerajaan ilahi, kerajaan Allah. Kerasulan dan kenabian yang menegakkan kembali Islam yang diselewengkan oleh mereka, bukan berbangga dengan pakaian kebesaran, tetapi bertawaduk dengan ilmu Allah dan hidayahnya. Nabi tunjuk simbolik lah. Nabi tak layan pakaian rasmi. Pakaian biasa baru Nabi layan. Akhirnya mereka menukar pakaian kepada pakaian musafir. Tukar pakaian badik. Pakaian sah. Lalu Rasulullah SAW mengalukan kedatangan mereka dengan senyum, seperti sifatnya memuliakan tetamu. Barulah Nabi buka. Tambuk sama. Apabila tiba waktu ibadah mereka, lalu mereka bersalat menghadap ke arah masyriq. Sahabat waktu semayang saya Kristian. Agak ke arah masjid saya naik. Bukan kiblat lah. Ada para sahabat yang mahu menghalang, tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat larang dia semayang. Dalam masjid Nabi ni apa ni, semayang ni. Nabi kata, biar, lock dia, biar. Maka berlakulah soalan dalam perkara agama. Lepas tu berlaku soalan. Apabila Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam, mereka menjawab, kami telah Islam lebih dahulu daripada kamu. Kami Islam dulu dah. Kami ikut Nabi Islam dulu dah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kadzabtum yamna'ukum minal islami salasun ibadatukum as-salib wa aklukum lahmal khinzir wa za'mukum anna lillahi walada. Kamu berbohong, kata Nabi. Muda Islam lagi. 3 perkara yang menghalang kamu menjadi Islam. Kamu menyembah salib Islam. Macam mana sembah salib? Bukan sembah Allah. Kamu memakan daging babi, makan babi. Sedangkan Islam mengharamkan babi. Semua Nabi haramkan Nabi. Haramkan daging babi. Macam mana makan babi? Memang Kristian makan babi. Dan kamu berkata Allah mempunyai anak. Tuhan ada anak. Ini syirik. Bukan Islam ni. Apabila sampai kepada masalah Nabi Isa AS, Rasulullah menangguhkan sehingga turunnya wahyu pada esok hari. Rasulullah membaca kepada mereka surah Ali Imran yang diwahyukan untuk menjawab dan mencabar. Jadi bila tanya Nabi Isa, mereka kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi kata, dah, bukan anak Tuhan, hamba Tuhan. Nabi senyap, Nabi tak jawab. Nabi tak jawab panjang, turun wahyu. Tangguh wahyu turun. Nabi baca depan mereka. Surah Al-Imran. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum
thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin in hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim fa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin. Sesungguhnya bandingan Isa di sisi Allah seperti Adam. Dia menciptanya daripada tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Maka sesiapa yang hendak berhujah lagi setelah datang ilmu kepada kamu berkenaannya, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita panggil anak-anakku dan anak-anak kamu, perempuan-perempuanku dan perempuan-perempuan kamu. Kemudian kita bermubahalah dengan kita memohon kepada Allah supaya laknat terjadi ke atas orang-orang yang bohong. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jika kamu berpaling, maka Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat ini menjawab soalan tentang Nabi Isa AS. Allah Ta'ala pernah menjadikan Adam tak ada mak, tak ada ayah. Dengan kun fayakun. Allah Ta'ala jadikan Hawa dengan tidak ada mak. Dia Nabi Adam. Dengan kun fayakun. Jadi. Begitu Allah Ta'ala jadikan Isa dengan tidak ada ayah. Ibunya sahaja. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Dalam keadaan Nabi Isa dicipta dengan tidak ayah, tak bersetubuh, tak berkahwin, tak apa-apa. Dan buktikan lagi, Nabi Isa bercakap ketika masih bayi. Beritahu, dia ni hamba Allah, dia jadi Nabi. Mereka dah bercakap dah, beritahu. Ini mukjizat, disebut dalam Quran, kisahnya. Ayat-ayat ini menjawab soalan mereka. Dan apabila mereka tidak mahu beriman, lalu dicabar bermubahalah. Bila tak percaya juga, ajak mubahalah. Supaya Allah menurunkan laknat ke atas sesiapa yang bohong. Rasulullah SAW bersedia dengan dua cucunya Hasan dan Husain. Putrinya Fatimah, menantunya Ali, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum. Tiba-tiba mereka meminta tangguh untuk berbincang sesama mereka. Nabi ajak mubahalah. Mubahalah ni makna, aku ajak isteri aku, anak aku, cucu kamu, ajak isteri kamu. Kita kuat sepak, ya Tuhan aku turunkan laknat siapa yang bohong kalangan kita. Dia minta tangguh. Takut dia. Dalam mesyuarat, dalam kalangan pemimpin agama dan masyarakat itu, padri besar mereka menasihatkan jangan bermubahalah. Nanti akan turun bencana yang akan memusnahkan mereka semuanya. Kerana menjadi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Mereka bersetuju untuk berdamai dan membayar jizyah. Cadangan mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka tak mau membalas. Tapi tak masuk Islam. Sanggup bayar cukai. Maka ditulis perjanjian yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mewajibkan mereka membayar jizyah, bayar cukai keselamatan dan menunaikan beberapa syarat yang lain yang mewajibkan mereka tidak bermusuh dengan negara Islam. Tidak mengganggu dakwah dan penganut Islam. Dan dalam masa yang sama Islam memberi jaminan keadilan dan perlindungan, menganut dan beramal dengan agama mereka dan menjalani kehidupan dengan keperluannya. Ketika berada di mana, diizinkan mereka bebas menganut agama. Apa dibenar oleh agama mereka, kita tak boleh ganggu. Mereka bayar jizyah, bayar cukai keselamatan, jaga keamanan dia. Ketika berada di Madinah, mereka bertengkar dengan orang-orang Yahudi. Temu itu balas Yahudi pula. Kristian ni. Yang berkata bahawa Nabi Ibrahim AS adalah penganut agama Yahudi. Mereka pula berkata Nabi Ibrahim adalah penganut agama Kristian. Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Pok-pok dia kata tak, Yahudi Ibrahim yang Kristian. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima
wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu hadha an-nabiy wal ladzina amanu. Wallahu waliyyul mu'minin. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kenapa kamu bertengkar berkenaan Nabi Ibrahim? Yahudi kata Ibrahim Yahudi, Kristian kata Ibrahim Kristian. Padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu malaikat selepasnya. Ibrahim dulu padamu lagi. Taurat Injil ini turun lepas Ibrahim. Ibrahim ni Yahudi tidak, Kristian pun tidak. Adakah kamu tidak berakal? Ingatlah kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan. Yang kamu ada pengetahuan mengenainya. Yang kamu tidak ada pengetahuan. Bukan ada pengetahuan ni. Salahnya. Tetapi kamu yang tidak ada pengetahuan mengenainya, yang diterangkan perihal di dalam kitab Taurat. Sebabnya fima laysa lakum bi ilm. Laysa makna tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Yang diterangkan perihalnya kitab Taurat, maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pula pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan ingatlah Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kamu tidak mengetahuinya. Bukankah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi? Dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian? Tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali pada Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan juga Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman, umatnya iaitu umat Islam. Dan ingatlah Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Ibrahim tidak Yahudi, tidak Kristian, tidak musyrikin. Ibrahim seorang Islam. Yang boleh berhak dengan Ibrahim Muhammad SAW. Semua nabi-nabi adalah Islam, bukan Yahudi, bukan Kristian. Mengikut riwayat Ibnu Katsir dan lain-lain, setelah menerima surat, mereka bertolak pulang. Surat perjanjian. Mereka bayar jizyah, bayar cukai, tak masuk Islam. Mereka balik. Dalam perjalanannya, tiba-tiba unta ditunggangi oleh seorang yang bernama Bishr bin Muawiyah, saudara sesuan Abu Harsah. Padri besar, mereka tergelincir. Dalam perjalanan, unta adik-adik susu pada padri besar, Bishr bin Muawiyah adik susu dia, gelincir, rebah unta ni. Lalu dia berkata, celaka si dia yang jauh itu, Muhammad SAW. Celaka si dia ni Muhammad ni. Al-Hadis kata, celaka sungguh Muhammad ni. Dia jauh tu. Dia maki Nabi. Unta dia gelincir. Celaka Nabi. Abu Harithah berkata, awak yang celaka. Awak yang celaka. Awak telah mencela seorang Nabi yang menjadi Rasul. Dia tahu pula. Awak cela seorang Nabi jadi Rasul. Ucapan ini memberi kesedaran kepada Bishr. Bishr pun sihir. Bishr tadi. Dia terus berpusing untuk pulang semula ke Madinah. Pusing balik Madinah semula. Apa yang jelas bagi Bishr bahawa tindakan tidak masuk Islam itu adalah semata-mata kerana memelihara kedudukan dan harta yang disumbangkan oleh kerajaan Kristian Rom Timur dan penganut-penganut Kristian yang melantik mereka menjadi padri. Kerana pitih. Dapat duit daripada kerajaan Rom. Tak boleh masuk Islam. Pada tahu Muhammad dan Rasulullah semua. Kalau masuk Islam, semua kedudukan itu akan hilang. Hilang jabatan lah kalau masuk Islam. Ini sebabnya. Rahsia di sebalik sikap pembesar dan padri tadi lebih meyakinkan lagi Bishr untuk meninggalkan saudara dan kaumnya. Tinggal anak beranak. Tinggal kaum dia. Bagi menghadap Rasulullah SAW dan mengisytiharkan keislamannya masuk Islam. Bishr menganut Islam dan terus bersama Rasulullah SAW
Sehingga wafatnya baginda. Wafat. Duduk di Madinah tu. Sampai Nabi wafat. Dan mengakhiri hayatnya dengan mati syahid dan satu medan peperangan. Ikhlas dia ni. Pengajaran. Banyak pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa kunjung rombongan Najran menemui Rasulullah SAW dari aspek fiqh harakah Islamiyah. Terutamanya mereka adalah kalangan ahli kitab yang paling mengetahui berkenaan kedatangan Rasulullah SAW. Kerana perkara ini disebut dalam kitab Injil dengan terang dan nyata. Mereka pula hampir dengan kota Mekah, serta berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Quran dalam bahasa mereka. Nabi juga bangsa Arab sama dengan mereka, kabilah lainnya. Namun demikian mereka juga menjadi sasaran dakwah Islamiah yang terpaksa dilayan dengan uslub dakwah yang perlu dilaksanakan. Namun Nabi tak paksa. Ini uslub dakwah, tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam tu kena redha hati. Di antara pengajaran yang dapat ditorekai daripadanya ialah yang pertama, pendedahan rahsia. Pengetahuan penganut Kristian berkenaan kelahiran Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila wujud dalam kalangan mereka Bishr bin Muawiyah radhiyallahu an. Jadi sahabat Nabi lah ni. Orang yang tidak boleh dihalang untuk mendapat hidayah Allah, lalu menganut Islam dengan menolak segala kepentingan duniawi dan meninggalkan kekufuran agama Kristian. Di sini menunjukkan bahawa aling saja tak cukup kalau tak dapat hidayah. Padahal adik-adik dia itu pada besar. Tahu Muhammad Rasulullah. Dia lebih alim, lebih cik lagi. Tapi tak masuk Islam. Kan tak dapat hidayah. Di sini perlunya tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim. Orang alim, Nabi, siapa-siapa dia pun tak boleh tinggal baca Fatihah dalam semayang. Dalam semayang, dalam Fatihah tu, ihdinas siratal, tunjuklah kami jalan yang sebenar. Minta hidayah daripada Allah. Ada orang alim, tak dapat hidayah. Iblis, bukan saja alim, cerdik pula. Tengok syurga neraka, boleh cakap dengan Allah Ta'ala, cakap dengan Tuhan. Dalam Quran tu disebut Iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata ni jawab. Kita tak ada cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba, Iblis kafir. Kerana takabur, sombong. Tak terima Tuhan tugas Nabi Adam menjadi khalifah di bumi. Tak terima. Iblis tak layak dapat hidayah. Kisah ni menunjuk kepada kita bahawa Islam ni tak cukup dengan ilmu saja, memerlukan hidayah daripada Allah. Orang yang hidup zaman Nabi, sekali dengan Nabi, tengok Nabi dengan mata, bergaul dengan Nabi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Tengok perangai Nabi, akhlak yang mulia. Dengar Nabi, kelih Nabi, seorang yang bijak, yang baik akhlaknya. Tak jadi masuk Islam. Tak dapat hidayah. Kita duduk jauh ni, jumpa bila dengan Nabi? Tak pernah tengok. Tengok cerita saja. Orang beritahu je. Masuk Islam. Ini hidayah daripada Allah. Kita cukup. Yang kedua, halangan pangkat dan kebendaan untuk menerima kebenaran. Apabila ianya dijadikan matlamat hidup, sanggup meredah neraka dan turun ke dalamnya. Tetapi takut mendapat seksa dunia dengan menolak mubahalah dan menolak Islam. Bila Nabi sabu ajak mubahalah, Tuhan turun laknat pada siapa yang bohong. Tolak mubahalah. Tolak mubahalah ni kan takut kena laknat atas dunia. Tapi tak masuk Islam, masuk neraka. Jadi lebih dunia pada akhirat. Ini dia. Begitulah mereka yang pentingkan pangkat kedudukan. Kadang-kadang agama duduk belakang. Pangkat dulu. Benda dulu. Agama belakang. Ini menyebabkan rosaknya manusia. Ini contoh dan pengajaran. Bagaimana padri-padri Najran ni, kerana dunia, kerana dapat habuan dari Rom, sanggup tak masuk Islam. Padahal tahu Islam tu betul. 3 Rasulullah SAW tidak memaksa mereka masuk Islam. Kerana Islam yang sebenar mestilah berasaskan iman yang ikhlas. Adapun paksaan hanyalah melahirkan nifak, munafik, pura-pura. Yang lebih berbahaya daripada kufur yang nyata.
Tak boleh paksa. La ikrah fiddin. Apa anta tuktur nas? Adakah kau nak paksa manusia masuk Islam? Tak ada paksaan dalam agama. Tuhan kata tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam ni mestilah dengan hati yang ikhlas, dengan reda hati. Kalau kita paksa orang masuk Islam, ni masuk Islam kerana takut, hati tak Islam. Orang panggil munafik. Munafik ni membahayakan masyarakat Islam. Jadi ejen musuh. Jadi alat musuh, merosakkan. Duri dalam daging. Gunting dalam lepatan masyarakat Islam. Dengan sebab itu, masuk Islam mesti dengan rela. Yang keempat, membiarkan mereka beribadah dengan cara mereka dengan bebas adalah hak individu dan kaum bukan Islam dalam kehidupan dunia. Seterusnya kehidupan dunia hanya peluang untuk berfikir dan memilih Islam yang benar secara sukarela. Sebaik saja mati yang menjadi pintu alam akhirat, tiada guna lagi menyesal. Yang akhirnya ialah bila mereka nak semayang dalam masjid Nabi. Sahabat nak larang, Nabi kata jangan, biar mereka semayang. Menunjukkan kebebasan beribadat kepada orang bukan Islam dalam negara Islam. Dia nak buat upacara ibadat mereka, biarkan. Kalau kita nak ajak dia masuk Islam, ajak tidak dengan paksa. Biar dia ibadat, beri peluang dia memikir. Kita baca kisah dulu bagaimana Saqif yang sembah berhala, akhir masuk Islam, dia pecah sendiri berhala tu. Dia suruh orang pecah berhala. Kalau orang Mekah, pecah sendiri berhala tu. Bila masuk Islam, pecah sendiri berhala. Biar dia musnahkan rumah dia sendiri. Atau tukar gereja jadi masjid. Macam berlaku di Eropah. Berlaku di banyak tempat. Di mana orang Kristian masuk Islam, gereja buang salib, buang patung, jadi masjid. Boleh jadi begitu. Jadi, beri kebebasan beribadat, peluang untuk dia berfikir. Kalau dia fikir betul-betul masuk Islam. Kalau dah mati, tak ada peluang lagi. Mati ni ialah terus masuk alam akhirat. Tak guna dah nak masuk Islam lepas mati. Masuk Islam belum mati. Nyawa sampai halqam tak terima dah taubat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Kita baca dalam sirah tadi ayat ni. Sebab nuzulnya ialah memberi jawapan kepada rombongan Kristian Najran yang datang ke Madinah untuk menyerah diri. Mereka serah diri tapi tak mahu masuk Islam. Berlaku perdebatan, perbincangan. Bila timbul persoalan tentang Nabi Isa AS, lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca ni, yang telah baca terjemahannya. Dan sirah Nabawiyah tadi, kita dah baca dah. Di mana tanya tentang Nabi Isa, Tuhan dah jawab. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Contoh Nabi Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah jadikan Adam daripada tanah. Kemudian Allah ciptakan Adam dengan kun fayakun. Kun fayakun, jadi. Tidak dengan ada ayah, tidak dengan ada ibu. Ayah tak ada, ibu tak ada. Dia bertanah je. Dengan firman kun fayakun. Begitu Allah jadikan Isa AS. Malaikat Jibril turun. Berjumpa Siti Maryam yang sedang beribadat. Maryam seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh. Tak tinggal ibadat yang baik. Jibril datang, rupa seorang lelaki yang cantik. Memanglah malaikat ni lawa. Rupa lelaki.
Maryam minta berlindung dengan Allah daripada kejahatannya. A'udzubillah a'udzubika birrahman. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatanmu. Kata Maryam. Dia kata, aku ni utusan Allah. Utusan Allah, ana rasulur rabbiki. Li'ahab alaka ghulaman zakiyah. Dalam surah surah Maryam. Tuhanku suruh beri anak kepadamu. Anak yang cerdik, yang bijak. Maryam kata, bagaimana aku boleh anak? Aku bukan seorang yang jahat. Aku bukan seorang pelacur. Tak setuh oleh lelaki. Itulah kalimah Tuhanmu. Tuhan dah tentu. Tuhan nak jadikan bukti. Tanda kekuasaannya. Nak jadikan anak kurnia kepadamu. Tidak dengan bersubuh. Tidak dengan apa. Lalu Allah Ta'ala nak jadikan anak dengan kun fayakun. Rupanya lelaki ni ujian Siti Maryam. Lelaki lawa pula. Lawa lah Jibril ni. Lupa lawa. Tapi bukan lelaki. Nak subuh macam mana? Nafsu tak ada pula. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak buat maksiat. Tidak ada maksiat pada malaikat. Macam mana nak zina malaikat? Tidak. Jibril pula tu. Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling mulia. Maka berlakulah firman Allah Ta'ala. Macam-macam riwayat. Kata ditiup roh ke dalam rahim Maryam. Roh daripada Allah Ta'ala. Jibril tiup. Maryam pun mengandung. Lepas mengandung, sakit. Menyisihkan diri. Minta doa biar mati lah. Aku mati lebih baik. Orang lupa aku, Maryam kata. Tiba-tiba bunyi suara pula malaikat. Bawah tanah. Tempat dia duduk tu. Bawahmu ni ada air. Ada ketenangan, jangan takut. Mu tepuk saja batang kema ni, buah akan luruh. Ruh persabaran janiyah. Makan buah kema ni. Lepas lahir anak tu ni. Kalau orang tanya mu, jangan cakap. Jangan cakap. Aku tak boleh cakap ke ni? Tuhan tak beri cakap. Tunjuk ke budak ni je. Bila Maryam bawa Nabi Isa yang dilahirkan ini. Mu dak juruh rupanya. Ayahmu orang baik, mu keturunan Nabi Harun. Tiba-tiba membuat begini. Maryam tunjuk. Macam mana nak cakap budak kecil? Tiba-tiba Isa bercakap. Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Tuhan latih aku jadi Nabi. Tuhan tunjuk selalu mana kekuasaan dia. Dan mukjizat Nabi Isa di masa dilahirkan masih bayi lagi. Jangan pelik. Tuhan jadikan Adam daripada tanah dengan tak ada ayah, tak ada ibu. Dengan kun fayakun. Hawa dijadikan dengan tidak ada ibunya. Jadi daripada Adam. Tuhan rusuk dia. Dengan pun Tuhan kata jadi. Kekuasaan Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syok. Jangan masuk dalam orang yang ragu dan syok terhadap kekuasaan Allah. Terhadap Tuhan jadikan Isa alaihissalam dengan firman-Nya. Jangan syok lagi, tak boleh syok. Kalau syok jadi kafir. Orang Kristian pula kata, ni anak Tuhan. Tuhan nikah pula dah. Ada ke Tuhan? Ini lagi teruk. Lagi sesat. Tuhan jadikan Isa dengan kun fayakun. Lepas tu berlaku cabaran. Cabar pokok Kristian ni. Kalau nak percaya juga, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka sesiapa yang berhujah denganmu wahai Muhammad selepas datang ilmu daripada Allah. Faqul, kata wahai Muhammad. Ta'ala, mari. Nadu abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak-anak kita dan anak kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri kami dan isteri kamu. Wa anfusana wa anfusakum, diri kepada diri kamu. Mari kita kumpul satu tempat. Duduk sepat. Mengikut riwayatnya Nabi memanggil Fatimah
Hasan Hussein cucu dia. Fatimah puteri, panggil Saidina Ali, panggil Aisyah, panggil Hafsah. Mari kita minta. Summa nabtahil fanaj'al Allah 'alal kadibin. Kita minta Tuhan tu laknat di atas siapa yang bohong kalangan kita. Saya nak. Sila. Mu panggil puak-puakmu, isterimu, panggil sepak, minta Tuhan tu laknat atas kita. Bila Nabi ajak, Nabi kata, mereka kata minta tangguh dulu lah, Muhammad, tangguhlah. Mereka minta tangguh. Minta tangguh, nak mesyuarat dulu. Mesyuarat, dalam mesyuarat tu, Adri Besar kata, dia ni Nabi sungguh. Kalau kita ikut hak dia adalah anak ni, tak ada raka kita. Habis. Tuhan binasakan kita semua. Tak ada teriak keturunan. Habis. Macam mana nak masuk Islam ke? Pakai serah diri. Akhirnya, tak mahu membahalah. Serah diri. Sanggup bayar jizah. Inna hadha lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya, kisah-kisah ini, kisah-kisah Nabi Isa yang disebut dalam Quran. Kisah-kisah Maryam adalah benar. Adalah benar mereka. Wa ma min ilahin illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Tuhan satu, saya bukan tiga dalam satu. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala perkasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Maha bijaksana. Hukum Allah Ta'ala sangat hebat. Allah Ta'ala buat begitu, ada hikmat, ada hukum. Untuk jadi dalil kekuasaan Allah, untuk menguji manusia. Percaya ke tidak pada kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'in tawallaw fa'inna Allah alimun bil mufsidin. Maka jika kamu berpaling, tak mahu daripada bermubahalah ini. Dan tak mahu masuk Islam juga. Tak mahu mengaku tak ada Tuhan yang sebenar, mereka Allah. Isa bukan anak Allah, Maryam bukan Tuhan betina. Mu tak percaya juga. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan di atas muka bumi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Serah ke Tuhan lah. Kamu tak masuk Islam macam mana? Wallahu a'lam.